Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa bil masyiah. Wassalatu wassalam ala turjuman uluhiyatih wa dalil wahdaniyatih Sayyidina Muhammad المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه 50 ثم 70 ثم 90 ثم 11 وهي أكثره للأخبار الصحيحة منها خبر عائشة رضي الله عنها قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدنى الكمال sekurang-kurang sempurna. Maknanya tahap yang paling kurang, mana yang mencapai tahap sempurna. Mana yang paling kurang daripada tahap kesempurnaan itu ialah salatun, mana 3 rakaat. Mana semaya witir. Kita duk cara bab semaya witir ni. Jadi makna serakaat tu aqal qadari sihah. Maknanya sekurang-kurang qadar yang nak jadi sah dan dapat fadilat itulah. Fadilat semaya witir ialah serakaat. Tapi adnal kamal yang paling kurang daripada huk kamal bermula daripada 3 rakaat. Jadi 3 rakaat tu sempurna. Itu huk paling orang panggil kurang daripada yang kamalnya. Wa akmalu minhu terlebih sempurna daripadanya daripada salas 50 summa 70 mana 7 summa 90 kemudian 9 summa 11 dan kemudian 11 wahya 11 itu aktsaruhu ialah yang paling banyaknya witir 11 rakaat. Manakala lebih dah 11 rakaat usolli sunnatal witri lagi makna tak jadi dah. Tak jadi dan tak dapat dah fadilah semaya witir. Pak kalau kita duk niat kita duk semaya balatu dah tak dapat dah. Adakah dia tu tak jadi langsung semaya ataupun dia jadi paling tidak semaya sunat mutlak? Itu khilaf ulama. Boleh saja makna dia tu maknanya dia jadi insiraf secara automatiknya kepada sunat mutlak, kata semuanya tak jadi. Sebab gini niat witir tak jadilah. Tu. Lil akhbari sahihati kata sebanyak-banyak witir itu ialah 11 rakaat kerana beberapa hadis yang sahihah, bukan hadis. Ada beberapa hadis yang sahih minha hadis yang sahih tentang kata sebanyak-banyak witir itu ialah 11 rakaat. Minha setengah daripada al-akhbar sahihah tu. Khabaru Aisyah radhiyallahu anha.
Itulah hadis ataupun khabar Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Aisyah tu radhiyallahu anha, kata Sayyidatina Aisyah, dia kata maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhan wala ghairihi. Tidak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah di dalam bulan Ramadan dan pada tidak bulan Ramadan. Pada makna pada sini bukan ini maknanya semaya witir. Ala 11 rakaatan, mana Nabi tak ada tak ada tambah lebih daripada 11 rakaat. Sama ada Nabi duduk semaya tu dalam bulan Ramadan ke ataupun di luar Ramadan. Fala tasihu az-ziyadatu 'alaiha, maka tidak sah tambah tak sah dari sudut semaya witir lebih di atasnya 11 ka sairil rawatib, seperti tinggal lagi daripada semaya rawatib dah. Bila dikerjakan orang panggil lebih daripada yang ditunjuki, ni maksudnya tak jadi. Waliman zada ala rak'atin, bagi mereka yang menambah di atas serakaat, bermakna 3 lah. 2 dia tak jadi, 2 tak jadi witir, dia ganap. Bagi orang yang menambah di atas 1, bermaknanya 3, 5, 7, 9, 11. Tu maksud dia. Al-faslu baina raka'ati bis-salam. Ialah fasal. Harus fasal. Fasal di antara rakaat-rakaat itu bis-salam, dengan salam. Maksudnya 2 rakaat salam, kemudian serakaat lagi. Jadi 2 kali salam. Itu dipanggil faslun. Mana fasal? Wahwa al-faslu ni afdalu, terlebih utama. Kita buat 2 rakaat wi salam, kemudian 1 rakaat pula. Itu lebih afdal minal wasli, daripada wasal. Wasal makna sambung serupa dengan semaya maghrib. Itu wasal. Kalau wasal makna dia jadi serupa dengan semaya maghrib. Jadi yang afdalnya ialah faslun, fasal bitashahudin fil akhirati atau bitashahudain. Dia ada 2 keadaan. Hak wasal ni satunya setashahud saja, tasyahud akhir saja. Tak ada tasyahud awal, ataupun tasyahud awal, tasyahud akhir. Jadi hak fasal tadi lebih afdal. Fil akhirataini, pada 2 rakaat yang terakhir. Maksudnya rakaat yang kedua tasyahud hak ni serupa dengan semaya maghrib. Ada juga pakai sojah tasyahud dia. Walaisa lahu fil wasli ghairu dhalik. Tidak boleh, tidak harus baginya, bagi seorang fil wasli pada wasal, oleh lain daripada demikian. Itu makna tak ada. Hak bolehnya ialah 2 keadaan, mana 2 cara. Satunya 2 tasyahud, satu lagi tasyahud. Wa waktu, dan bermula waktunya. Waktu semaya witir ni. Bila? Dia ada waktu dia. Baina salatil isya, di antara sembahyang isya. Jadi kalau masuk waktu pukul 10 tak semaya isya lagi, tak boleh lah. Tak masuk lagi waktu semaya witir. Masuk waktu semaya witir ni ialah selepas daripada semaya isya. Selepas daripada kitanya semaya isya, wa tulu'il fajr tsani, dan terbit fajar yang kedua, itulah fajar shadiq, yakni masuk waktu subuh. Jadi kalau pukul 12 tak semaya isya lagi, tak masuk lagi lah waktu dia ni, waktu semaya witir. Dan kalau orang semaya jamak takdim, dia semaya isya di dalam waktu maghrib, boleh dah lah dia nak semaya witir. Sebab waktu maghrib tu ialah waktu
Waktu uzur bagi semaya insya. Tu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat imdad. Imdad ni makna memberi nikmat lah, memberi pertolongan, memberi pemberian lah kita kata. Akan kamu bisolatin dengan suatu semaya. Allah Ta'ala beri kepada kamu imdad. Imdad tu ialah i'ta'ul madad. Tu mana imdad. Memberi, madad ni makna pertolongan. Yang ni memberi kurniaan. Allah Ta'ala memberi kurniaan akan kamu bisolatin dengan satu semaya. Yang mana wahya as-salah ni, semaya ni khairul lakum, terlebih baik bagi kamu, min humrin na'am, daripada yang merah, daripada binatang, yakni unta merah. Maksud unta merah tu makna unta yang berkualiti lah. Jadi semayan ni lebih baik daripada unta merah. Faja'alaha lakum minal isya'i ila tulu'il fajri. Satu semaya yang mana dianya lebih baik daripada unta merah ni, Allah Ta'ala jadikan akan dia, akan hadhihi salah ni, lakum, untuk kamu, minal isya' ibtida', daripada isya' ila tulu'il fajri, sehinggalah naik fajar sadiq. Jadi minal isya' ay min salat, min salatil isya', mana semaya isya'. Tu ialah semaya witir lah. Tu. Jadi boleh jadilah kita ni, kita orang Melayu tak ada menyakut lah mana. Lebih baik daripada unta merah. Mungkin unta pun tak ada di sini. Apalah yang kita nak kisah sangat dengan unta merah. Tapi nisbah kepada orang Arab dan pada zaman tu. Tu. Nabi sebut ni bahagian yang sangat berharga kepada orang zaman itu di tempat tu. Di tempat lain dia ada benda lain pula yang special, yang istimewa. Jadi bagi kita boleh jadi kita tu tak dapat dapat kau lebih daripada unta merah. Mungkin kita kalau tak dapat unta merah pun tak ada gapo-gapo. Tu. Tapi kalau di tempat ni masa zaman Nabi, di tempat ni masa tu orang mengidam, menimpikan untuk dapat unta merah. Jadi kalau zaman kita ni, apa dia? Kereta-kereta mewah lah kita kata. Kereta-kereta jenama-jenama kereta yang tertentu, yang menjadi tumpuan perhatian manusia, yang diidam-idamkan sangat. Maka tak ada kira lah kenderaan hebat mewah secara mana pun. Semaya ning ni, semaya witir, itu lebih baik daripada tu. Tu. Jadi ialah kita kena tatbik untuk manusia yang zaman kita ini. Apa yang menjadi besar pada diri mereka. Wa yusannu ja'aluhu akhir salatil lail. Disunatkan menjadikan akan witir ini pada akhir semaya malam, semaya tahajud. Maknanya selepas daripada semaya isya tu, kita tak usah bergaduh duk semaya witir lagi lah. Tu. Lepas tu bila? Lepas semaya tahajud, qiyamul lail. Kau tak bangun semaya malam, apakah selalulah. Jadi kalau orang hok biasa bangun semaya malam, hok moleknya comel bagi dia tu, dia semaya akhir nu lah. Tu tak sodok semaya lagi lah. Bagi kita kelah orang tak semaya malam ni jari-jari sekali je. Maka kita pakai semaya selalu. Lepas semaya isya di masjid tu pakai selalu dah. Bimbang takut dia balik rumah tu dia tak jadi bagi orang yang bukan ahli dia. Bagi orang yang ahli dia semaya sunat ni dia afdal di rumah. Malaikat semaya rawatib kapit fardu supaya sani
dapat fadilah ni maknanya berjemaah tu dengan sempurna. Jadi kalau semaya sunat yang lain tu afdalnya ialah di rumah. Tapi dia kena kira pula. Dia kena kira atas diri kita. Dia kena kira atas diri kita hok kelazimnya kita tu macam mana, balah mana. Kalau duk jadi balik di rumah tu pakai dok, pakai su dengan begitu tidur. Jadi kita semaya di masjid lah. Sudah semaya syuk. Wisudah selalu. Tapi bagi orang yang boleh tertibkan di atas diri dia, semaya di rumah, maka itu lebih baik. Walaupun semaya di masjid itu lebih afdal daripada tempat-tempat lain, namun di sana apabila bertembung dalam kaedah kita, mana al-fadilatu al-muta'alliqatu bi nafsil ibadah itu afdal minal muta'alliqati bi mahalliha. Maksudnya fadilah yang berkaitan dengan diri ibadat, khusyuk dalam semaya, itu adalah yang berkaitan dengan diri ibadat. Jadi hak semaya fardu cerita lain. Kalau semaya di rumah lebih khusyuk daripada semaya Jumaat di masjid, semaya fardu. Dalam kitab pedoman semaya Jumaat dia kata afdal semaya Jumaat juga. Kalau seandainya kita semaya seorang di rumah, itu khusyuk semaya fardu ni, semaya fardu. Kalau semaya berjemaah tak jadi khusyuk. Lebih mana ataupun afdal semaya berjemaah juga. Sekarang kita bercakap tentang semaya sunat. Lain pula cerita dia. Semaya sunat ni dia lebih afdal di rumah berbanding di masjid. Di masjid dia ada kelebihan yang berkaitan dengan tempat. Sebab apa di rumah? Sebab di rumah tu lebih aman daripada riya, ujub. Lebih dekat kepada ikhlas. Itu makna di rumah. Jadi maknanya kalau kita boleh, kerana semaya sunat ni afdal di rumah, kalau kita boleh buat di rumah, kita buat di rumah. Dan pada masa kita tu nak melabuhkan tirai malam. Molek kerana nabinya tak suka lepas pada semaya isyak tu lagi masuk duk kecek banyak tu. Dan nabi tak suka orang panggil tidur awal-awal jadi nak buat semaya isyak tu awal sangat. Dia nabi ni dalam hadis Muslim yang kita duk baca tu pagi petang Ahad dan juga Selasa, nabi ada siapa hok tengah malam pun ada dia pergi baru pergi ke masjid. Dan banyaknya ialah waktu atamatan. Atamatan tu ialah 1/3 awal malam, 1/3 akhir. Maksudnya kita kata malam ni kita bagi 3. Bisa kita kata masuk waktu maghrib pukul berapa 7:25 sekarang Lepas tu masuk waktu subuh jadi 7 kalau kita kata 7:30 hingga 6:30. 7 sampai ni 7 dia ada 5 jam ke sampai 15 jadi kalau kita pukul 1 sampai pukul 5 jam 10 jam. Lo ni musik marah Batuk mana malam tu dia jadi tidak tak ada panjalah mana jadi kalau kita bagi 3, kalau 10 gak dia duk jadi 3 jam lebih. Patut pun 3 jam lebih. Jadi 3 jam lebih tu ambil daripada 7:25. Dia gilah dalam pukul 10. Pukul 10 tu dia panggil atamah. Jadi Nabi banyak dia duduk semaya tu waktu tu. Bila Nabi tu nak pergi semaya Jumaat tu, Saidina Umar duk berteriak dia kata, tidur habis dah, pok-pok tino dengan budak-budak, habis tidur. Tidur tu di masjid lah. Tidur duk tunggu Nabi mari nak semaya. Jadi jadi Nabinya tak suka tidur sebelum daripada Isya. Dia tak suka buah lepas daripada semaya Isya. Jadi dia kena ejah masa tu. Dia orang yang paling bergaduh sekali nak semaya Isya. Mengorek waktu tak panjang. Tak banyak mengorek ni dalam sejam lebih sikit-sikit gitu.
Tapi mengoreklah hok bergaduh sekali nak semaya. Siapa tak ada semaya sunat nah belum semaya tu. Belum semaya fardu tu. Katanya tak ada, dia kata. Oh, tak ada berlaku. Semaya Qabliyah sebelum Jumaat tak ada, dia kata. Nah. Padahal dalam kitab fiqh kita belana ada. Jadi hok semaya sebelum daripada semaya maghrib tu sunat kita takhfifkan dia. Sebab waktu maghrib ni makna singkat. Nah, hak ni di lewat-lewat pula. Nah, tak ada bergaduh dalam mana. Bawa molek semaya Isya bergaduhlah nak semaya awal waktu katanya. Nah. Semaya nak ambil fadilat awal waktu. Padahalnya waktu Isya itu intidad dia sehinggalah masuk waktu subuh. Nah, waktu fadilat dia tu panjang. Boleh jadi siapa 2 je waktu fadilat dia. Nah. Okey, sunat kita tu biar hilang mega kuning dulu. Semaya Isya. Nah. Hilang mega merah tu masuk waktu Isya. Jadi tunggu dulu. Nah, biar hilang mega kuning. Tu. Tapi pakat bergaduh belakang, lorak belakang, nak segera semaya fardu Isya. Sebab apa? Nak suruh bergaduh mengajarlah. Tak suka mengajar lama-lama. Tak ada kerja semata tu. Jadi nak orang panggil kena tepak orang panggil masuk waktu tu kena pop selalu dah bergaduh kandok dia Tapi feedback daripada peminat-peminat kita duk pakat tanya ustaz apa gaduh bergaduh ni lagu tu pula dia kita nak ikut orang-orang ni makna dia kena tengok juga, dia tak boleh nak ikut semata dah. Sebab dia tak serupa. Dia tak serupa orang tu pelbagai. Hak ni nak balas ni, hak tu nak balas tu. Setengah orang dia tak suka duk syarah banyak-banyak ni. Pakai baca gitu je. Ada juga lagu tu. Setengah orang dia suka kita duk hurai panjang-panjang banyak-banyak ni dia suka. Dia tak sama. Lepas tu kita tu kena pandai-pandai lah ambil baina-baina untuk meraihkan semua orang supaya orang panggil yalah hak perangai maknanya buat guna hemah manusia zaman sekarang sebab itulah maknanya adalah orang panggil bab penulisan kitab-kitab itu dia wujud era orang panggil muqtasirin, penulis-penulis yang membuat kitab-kitab mukhtasar. Lama-lama dulu sebelum daripada tu pakat buat syarah belaka, pakat duk badi syarah mata-mata bila siapa satu era pula pakat buat kitab mukhtasar pula. Bab pula melihat kepada hemah manusia, pelajar-pelajar dah semakin panduk. Hemah tak ada tinggi, makna tengok kitab tebal tu pakai perik di mula lagi, pakai tak siap belajar langsung. Jadi daripada tak belajar langsung tak apalah mereka tu belajar juga sikit pun tak apa dah tu hemah. Sebab tu maknanya timbul orang panggil kecenderungan buat kitab tu makna kitab hok besar-besar tu makna diikhtisar pula. Seperti yang berlaku sekarang zaman kita sekarang. Hemah pelajar-pelajar tu semakin tupu. Semakin makna hemah belajar, maknanya orang panggil hemah belajar satu dan dia berbucur daripada tu menyebabkan makna adab dia dengan guru dengan tu tak ada. Jadi itulah hemah manusia zaman sekarang tu mana kalau semaya Isya tu makna nak suruh cepat-cepat semaya. Walaupun semaya Isya tu macam-macam alasan dia kata orang tua nak kecing lah. Dia kata mana ketahu kita ni ada sakit demam kau nak pergi klinik. Pelik lah. Dia mari buat ayat kita. Pak kita ni muka jenis orang berjuru jenis tak tidak jadi mata kat pakai dengar sajalah. Tapi maknanya kadang makna alasan tu tidak munasabah lah. Kita tu nak ikut pun dia kena tak boleh nak ikut 100%. Sebab dia kena timbal orang lain pula. Sebab orang lain dia minta biar dia agak orang panggil siapa pukul 9 tu. Isya baru beradu. Jadi itulah kata mu'alif kita rahimahullah taala maknanya bagi orang yang dia tu nak bangun semaya malam, semaya tahajud, maka hak moleknya afdalnya dia takhirkanlah semaya witir itu sehingga selepas daripada semaya tahajud. Kerana wa yusannu ja'aluhu akhir salatil lail. Salatil lail tu maksudnya ialah salatul tahajjudilah. Limadha li ayyi sababi mana li khabari sahihaini, kerana adanya hadis sahihaini Bukhari Muslim. Apa lafaz hadisnya ij'alu akhir salatikum minal laili witra, menjadikan akan akhir sembahyang kamu
daripada malam tu ialah semaya witir. Nah, yakni ala sabilin nadbi, di atas jalan sunat. Tu kerana hadis tu maknanya sunat kita takhirkan akan dia. Fa in kana lahu tahajjudun, maka jika adalah baginya makna tahajud, maksudnya dia nak semaya tahajud, makna itu tafriq daripada kata sakni akharal witra ila an yatahajjada. Nescaya dia takhirkan semaya witir itu kepada bahawa dia bertahajud dulu, mana semaya tahajud. Wa illa jika tidak, mana jika tidak, makna jika tidak adalah baginya, wa illam yakul lahu tahajud, maknanya au taro ba'da faridatil isya, nescaya makna dia berwitirlah lepas daripada semaya fardu isya wa rawatibah, dan rawatibnya isya. Semaya isya, lepas fardu isya semaya rawatib dulu, lepas tu barulah semaya witir. Hadza ning kata balah ning, kata kau maknanya keadaannya soal itu makna lahu, makna tahajud, mana dia takhir akan witir itu ialah apa yang ada di dalam kitab Raudhah Imam Nawawi, ka asliha, seperti asal kepada Raudhah. Wa qayyadahu fil majmu', dan Imam Nawawinya dia takyid akan dia akan orang panggil semaya witir sat ni fil majmu', dalam kitab majmu'nya, bima idza lam yafiq bi yaqazatihi akhir lail, dengan bara apabila dia tak sekoh, tak berapa teguh hati, tak berapa harap, dianya boleh jaga waktu tengah malam sama ada 1/3 akhir malam ataupun 1/5, 1/6, ya ada pembahagian dia kalau dia tak berapa harap, tak berapa sikoh dengan diri dia sendiri, kerana dia tahulah orang panggil rutin dia macam mana, tabiat dia macam mana, jangan kita duduk berasa biar khabar diri kita tahu kita ni setara mana. Idza lam yathiq bi yaqazatihi akhir lail, dia tak yakin, dia tak harap bahasanya dia boleh jaga pada akhir malam. Maka qaid kata mana wa illa fatakhiruhu afdalu, qaid mana bima idza lam yathiq. Jadi jika tidak takhirkan witir itu adalah afdal. Saat itu maksudnya dia semaya selalu lepas semaya isya, dan juga ratib isya kalau dia tak yakin kata dia boleh bangun jadi kalau dia jika tidak makna kalau dia yakin dia boleh bangun waktu tengah malam, fatakhiruhu afdal, maka mentakhirkan akan dia akan semaya witir itu ialah lebih utama. Li khabari Muslim, kerana ada khabar Muslim ataupun hadis Muslim, man khafa alla yaquma akhiral lail, barang siapa yang bimbang, dia takut bahawa dia tak boleh nak bangun pada akhir malam, falyutir awalah, maka hendaklah dia berwitir pada awalnya malam. Wa man tami'a an yaquma akhirah, mereka yang tamu', dia tamu' ni dia furuk kepada harap. Dia harap itu mengandungi makna orang panggil dia ada sabab yang meneguhkan hatinya dia tu boleh bangun. Orang yang temo'o maksudnya yang sangat-sangat berkehenduk dia kena hemah yang tinggi itu dia panggil dalam kata-kata dalam kitab taklim, itulah kata-kata daripada muallimnya Syekh Zarnuji, dia kata bi qadri ma tatamanna tanalu ma bi qadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Maksud dengan qadar tak mana tata'anna, mana ambil berat, bersungguh. Dia bila soal dia bersungguh sangat untuk melakukan satu pekerjaan, makna siapa musuh dia, siapa pun dia akan dapat melakukannya. Kalau orang tidak ada himmah, tidak bersungguh-sungguh ni, siapa pun dia kata biarlah semulalah tak kira dah apa-apa masalah, bukan masalah bang. Ni maknanya dia mengatuk ni. Hak tak mengatuk pun bawa molek siapa pun siapa masuk, dia jadi tak bersedia lagi. Tu.
Sebab apa? Sebab dia tidak ada himmah. Dia sebab untuk kita mencapai apapun maksud, kata Syekh Zarnuji dalam kitab yang sama tadi, dia kena ada 3 perkara. Al-himmatu wal muwazabatu, wal jiddu. Himmah ni makna semangat, cita-cita. Kemudian dia kena muwazabah. Min qara'al baba walajah walajah. Siapa dia ketuk pintu dan dia berterusan ketuk juga. Tapi masalah adab tu cerita lain pula. Dia boleh masuk lah. Maksudnya dia jangan bergaduh, mengaluh. Dan jid mana man talaba syai'an wajadda wajada. Itu sangat masyhur, popular. Siapa dia bersungguh-sungguh, siapa dia yang tuntut suatu, usahakan akan suatu perkara, tak kira lah bahagian agama ko, ibadat ko, ilmu ko, bahagian cari pitih harta benda dunia ko, kalau bersungguh dia akan dapat. Jadi maksudnya kesungguhan itu dia mari daripada himmah. Jadi kalau tak ada himmah, tak ada himmah gak, cara kau kata jadi mudah nak jadi putus. Orang panggil putus angin, putus semangat. Tu. Jadi wa man tami'a an yakuma akhirah. Mereka yang tamaa, maksudnya dia tu ada kekuatan, keinginan yang kuat bahawa dia tu tamaa, makna lazim daripada tu apa dia? Lazim daripada tu maksudnya dia ada suatu keyakinan. Nekat untuk nak bangun malam maka dengan sebab itu rutin dia, makna dia dah biasa-biasa dah boleh bangun bahawa dia tu boleh berdiri pada akhir malam, fal yutir akhir al-lail. Kesungguhan kita untuk mendapatkan apa saja itu akan membawa kepada mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena berkacau bersungguh dulu, baru Tuhan akan tolong. Nak pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, nak meraih pertolongan Allah Taala, kena mujahadah. Fa inna salatahu akhiral lail masyhudatun. Apa lebih semaya kita takhirkan? Maknanya kerana bahasanya semayanya seorang itu pada akhir malam tu maknanya begitu kita dah besok dengan makna begitu sangat dianjurkan, dituntut kita tu akhir malam 1/3 malam, bagi 3 malam ambil 1/3 hak dekat dengan subuh. Dia ada juga dibagi 1/5, 1/6. Tu dah begitu sangat hampir khubaili subuhi, hampir dekat subuh. Jadi kerana semaya akhir malam ini masyhudatun, disaksikan akan dia, yakni oleh malaikat. Tu. Dengan satu cara penyaksian yang special. Tu. Yang tidak biasa-biasa. Jadi kerana sabit juga lain semaya-semaya lain pun ada masyhud juga. Tu. Tapi hak ni masyhudah ni makna special. Wa dzalika afdalu, dan demikian itu bahasanya disaksikan akan semaya kita ini. Sepertilah juga waktu semaya subuh begitu, di antara amalan-amalan wirid-wirid, zikir-zikir, kalau diberikan kepada kita tanpa menyatakan waktu, maka waktu yang afdalnya ialah lepas daripada semaya subuh, lepas daripada semaya asar. Sebab itu ialah waktu pertukaran shift malaikat malam dengan malaikat siang hari. Yang mana malaikat ni dia tunggu dulu. Kalau hok shift siang hari, dia tunggu dulu malaikat hok shift malam hari. Ada puak kita ni dia tak ada gaduh balik. Masa tu lah orang panggil orang celika, masa PKP hari tu dia meroyak masa tu, masa pertukaran shift. Masa pertukaran shift maksudnya tak ada habis lagi masa dia berjaga, dia balik dah. Hok balik hok nak mari dia pulak, mari lewat pulak. Masa tu jadi lompan. Orang boleh ambil kesempatan. Kalau perompok dia buat kajian, masa itulah dia akan masuk. Tu. Jadi kitanya nak jadi dapat saksi daripada malaikat yang meninggalkan. Malaikat malam dia nak meninggalkan kita maknanya Allah Taala tanya hamba aku dua gapo tu makna disaksikan. Termasuklah semaya pada akhir malam ini itu masyhudah. Dia malaikat malam tu moga dia nak habis sesi dia dah, nak habis shift dia dah. Jadi cuba kita tanya, jaga. Dia bila dekat-dekat nak ambil semua orang kalau nak habis kerja juga, mulalah dia bersiap-siap jadi bersungguh sikit, dia jadi bersungguh semula. Pekerjaan dia akan jadi lebih mantap semula. Hok duk jadi sene belen tu hok mana? Tengah-tengah. Hok duk jadi ekor jewok ni tengah-tengah. Mula-mula buka kitab penuh berjuluak bah keluar Lepas tu tak ada siapa seminggu, tak ada jadi ekor jewok lah.
Lepas tu ni siapa khatam dia ikuti juga perkembangan bila khatam. Bila nak khatam 2-3 kali baca tu ni ramai semula ni. Jadi ramai semula begitu ni. Jadi begitulah. Orang-orang buat kerja pun bila nak habis kerja tu maknanya dia jadi bersungguh sangat ni. Jadi malaikat malam itu ni mana dia syahid menjadi saksi terhadap orang panggil semaya kita. Maka wadalika bermula demikian itu maknanya kata disaksikan semaya malam itu oleh malaikat itu ialah afdal. Wa alaihi wa in jaraina alaihi dan di atasnya humila di atas hadzal makna, di atas makna ning ni maknanya bahasanya semaya malam itu disaksikan khabaruhu aidan, khabarnya juga khabar siapa tadi khabar Muslim, khabarnya juga iaitu khabar Muslim badirus subha bil witri, segerakan akan subuh dengan witir. Segerakan akan subuh dengan witir itu maksudnya ialah dia kena sembahyang witir dulu. Maksudnya seolah-olah makna kita sembahyang witir itu macam kita sahur. Kita sahur itu kita takhirkan pada waktu yang paling akhir. Waktu yang jangan siapa peringkat yang jadi orang panggil jadi semabur makna syaat jangan ni maknanya segerakan akan sembahyang subuh itu akan subuh itu akan witir. Maknanya mana kita sembahyang tertuduh kena sembahyang witir dulu, tapi maksudnya seolahnya begitu dekatnya jarak sembahyang witir itu dengan subuh. Tu. Kenapa? Kerana itu akhirul lail, waktu akhir malam fa in autara summa tahajjada. Suatu masalah maka jika berwitirlah oleh seorang summa tahajjada, makna dia sembahyang witir dah sebelum daripada tidur tu. Kemudian dia bangun dia tidak bercadar nak sembahyang tahajud summa lama lepas pada tu jenera adalah dia pun bangkit daripada dan sembahyang tahajud. Lam tundab lahu i'adatuhu, tidak disunatkan bagi seseorang itu hu akan dia i'adatuhu, tidak disunatkan baginya akan i'adahnya al-witri, mengulangi sembahyang witir itu tidak sunat. Sebab apa? Li khabari, kerana ada hadis, ada khabar la witrani fi lailatin, tak ada 2 witir dalam satu malam. Dia tidak akan jadi aqlan wa syar'an, pada akal pun dia tak akan jadi. Sebab dia witir, kalau sembahyang witir sebelum daripada tidur kita buat 3 rakaat. Lepas tu bangun maknanya sembahyang tahajud, bangun sembahyang tahajud buat ulang 3 rakaat. Dia tak jadi witir, dia jadi tu tidak witir. Dia tidak akan jadi witir. Tu. Jadi dengan sebab itu maknanya tidak ada 2 witir. Tidak ada 2 witir, maksudnya kalau kita buat 2 witir dia tak jadi witir. Tu. Maka maknanya tak payahlah kita semaya sunat witir. Dah kita semaya dah witir. Walaupun hak kanduknya takhirkan dia. Bila berlaku pertembungan begini, maka kena dahulukan tidak semaya 2 kali witir. Qala wa yundabu al-qunutu akhir witrihi fin nisitani min ramadhana. Disunatkan baca kunut pada akhir witirnya, pada akhir witirnya seorang fin nisitani, pada separuh yang kedua min Ramadan. Separuh yang kedua maknanya dia masuk malam yang ke-16. Separuh masa yang kedua Ramadan, semaya witir sunat pada tiap-tiap malam. Tapi mana bulan Ramadan sunat berjemaah, dan separuh nisfu tsani min Ramadan sunat berkunut pula. Kunutnya macam mana? Wahwa kunutul witri. Itu ialah ka kunutis subhi, serupalah tak ada beza tak lebih tak kurang serupa dengan kunut subuh fil lafzih, yakni serupa tu pada lafaz dia, butir kata dia tak ada bersalah. Wa mahallihi, dia tempat dianya ialah selepas daripada kita bangun daripada rukuk, pada masa i'tidal pada rakaat yang terakhir, tu tempat dia. Wal jahri bihi, dan baca jahar, mana baca secara lantan dengannya. Hak tempat baca lantai, ada baca lantai, ada baca senyap serupa dengan kunut subuh lah juga dia. Qala wa yusannu jama'atan fi witri Ramadan,
dan disunatkan berjemaah. Disunatkan berjemaah pada witir Ramadan. Semaya witir boleh Ramadan. Dan memanglah kita ni, fok kita ni, semaya witir ni boleh Ramadan. Boleh lain mana ada witir. Ni tak ada. Tu. Jadi kita ni berwitir boleh Ramadan lah. Memang dah. Orang panggil otomatik dah. Boleh Ramadan je witirnya. Itu pun kalau pergi semaya tarawih. Kalau tak semaya tarawih, witir pun tak jugalah. Jawab dia. Jadi maknanya sunat kita berjemaah semaya witir termasuk dalam kumpulan semaya sunat yang sunat berjemaah. Mana semaya witir? Semaya witir mana? Semaya witir dalam bulan Ramadan. Qala an-nawafilu al-muakkadatu. Kita beradu situlah kita tawakuf. Kita gantung kat situ sebab kita nak beradu lama. Mana boleh puasa tu kita tidak bersiaran, insya-Allah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan bersua muka kembali di sini selepas daripada hari raya lah. Jadi mudah-mudahan harapannya ialah sepanjang sesi kita sampailah ke mana sesi ni sehinggalah sampai kepada malam ni mudah-mudahan Allah Taala campurkan kefahaman yang benar di dalam hati kita dengan pelajaran-pelajaran yang kita sama-sama ikuti khususnya kepada anak sendiri anak baca kitab tu dia panggil itu yang lebih menambah tahaqquq. Orang yang paling mendapat manfaat daripada majlis ilmu ialah guru yang mengajar. Kerana guru yang mengajar tu dia lebih bertanggungjawab. Dia lebih bertanggungjawab dengan apa yang dia ajari. Sebelum daripada dia mengajar, masa dia mengajar, lepas daripada dia mengajar. Sebabnya dia beroyak kok geril. Walaupun kita tak amal selalu, tapi lama-lama kita duk baca semua ni ada juga setengah-setengah. Ustaz tu dia mari duk, yalah sajalah tawaduk dia. Dia kata anak duk belawak mengajar. Apa pula duk belawak? Anak sendiri tak amal duk mengajar kita tasawuf lah. Kalau kita tak baca, kadang-kadang ni ada dia panggil sikap orang ni maknanya dia anggap kitab ni tinggi jadi tak padan dengan level kita lah, kita ni tak padan. Jadi kalau semua orang ambil sikap tak berani nak baca mana-mana kitab, jawab dia, kitab tu jadi akan matilah. Kepada kita orang yang dah belajar ilmu itu, belajar kitab itu, bila kita tak baca kitab, kita tak ingat. Bila kita tak ingat, kita jauh daripada amal. Jauh daripada amal. Bila kita akan beramal, dah kita tak ingat dah, dah lama tak baca ni. Kita tak cara, tak belajar, kita tak akan ingat. Bagi orang yang belajar pula, bila tidak dibacakan kitab tu kepada mereka, maka jawab dia, makna mereka tak tahu. Jadi bila tak tahu juga jauh daripada amal. Jadi tak apalah, baik kita baca kitab, ini kitab fiqh, tak ada apalah. Jadi makna kalau kita sendiri baca pun tak amal selalu, tak apa. Kita harap, kita minta dengan Tuhan beri kekuatan supaya kita boleh beramal. Begitu juga orang yang belajar. Walaupun dia tak amal selalu, tak amal selalu makna tak faham selalu. Dia orang panggil pembuka ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni satu benda yang sangat ajib, sangat pelik. Yang tak boleh kita nak gambarkan, nak bayangkan. Dan seperti daripada kita ambil daripada guru-guru kita yang biasa duduk sebut, dan itu juga dapat kita rasai sekarang. Macam tok guru kita, macam dia nak motivasi lah dia panggil, nak beri semangat kepada kita Dia kadang-kadang pelajar ni dia jadi lemah semangat lah bila berhadapan dengan kitab yang agak payah untuk difahami. Bila dia mengaji dia takluk dia panggil takluk nak ramah kerah kekung ni sebuah kepada dia Jadi dia jadi mudah nak berhaluh jadi dia tidak, kita belajar ni tidak semua pelajaran yang disampaikan oleh guru tu dia jadi kita faham belakang selalu, tidak banyak ilmu-ilmu mana pelajaran yang kita belajar tu jadi terlekat. Kadang-kadang kita ni tak teringat dah, kita buat tanda, kita nak tanya sahabat, nak tanya ustaz tapi kadang-kadang tak tertanya. Tapi satu ketika kita baca kitab yang sama dan ketika kita sapa tempat hok dulu kita lekat tu, secara kita tak sedari kita boleh huraikan dengan suatu huraian sangat baik. Okey, benda tu maknanya tidak ada tanda-tanda menyalahi dengan perkara yang sebenar, dengan faham yang kita dapat pada masa tu. Mana tu hebui kita faham itu kadang-kadang masa kita mengajar. Dia tu anak duk baca kitab Ad-Durarul Bahiyah. Sekarang ni pun di Manhal kita baca. Dulu anak duk baca di kuliah Pondok Darul Naim. Syekh
Nuruddin Al-Banjari, dia sebut dalam muqaddimah dia, itu makna ikhtisar, mukhtasar kepada al-ashbah wa nadhair. Jadi kerana orang tu tak berapa nak ada orang dia tak berapa saat ni tak berapa berani nak baca ashbah. Syekh Nuruddin sendiri pun dia bertabik juga. Dia jadi jangan kita jadi halangan. Bila satu kitab tu dia ada benda kita sukar payah dan kita terdekat, lepas tu kita pun tak boleh baca kitab tu, tidak. Jadi itu jangan kita menjadikan mana penghalang kepada kita untuk memberi ifadah kepada manusia. Daripada huk mu'zam, huk kebanyakan daripada kitab tu, kita boleh faham, kita boleh ajar, kita boleh hurai, kita boleh suruh. Tapi yang menjadi halangan, kekangan kepada kita tak baca sebab ada beberapa masalah kita terlekat. Kadang-kadang semua saat ni berlaku kepada kita sendiri. Datuk guru kita sendiri pun kata, dia kata, anda mengaji dulu 10 tahun lepas. Hari ni anda boleh hurai kepada entah ni. Tu. Jadi bila-bila masa Allah Ta'ala boleh beri kepada kita satu ilmu, pembukaan ilmu. Jadi maksudnya kita mesti bersangka baik kepada Allah Ta'ala dengan mana bersangka baik dalam keadaan kita berusaha lah mengikut jalan-jalan dia. Jadi maknanya jangan menjadi sebab macam kita kata ada orang baca Minhajul Abidin pun ada orang sebut dia kata kita tak berani tinggi sangat tu, dia kata kalau tinggi sangat pakak tak berani nak baca belakang, akhirnya ilmu dalam tu akan tersembunyi, terlipat dipanggil. Matui makna tayu, makna terlipat. Dia ilmu dia bukan passion dilipat. Ilmu sifat dia dibandingkan dengan cahaya. Cahaya ni sifat dia tersebar. Perlu disebarkan. Cuma cuma kita kena pastikanlah apa yang kita ajari, yang kita sebarkan tu mestilah sahih. Jadi ada pula setengah orang ni dia terlampau berani. Terlampau berani pun bahaya juga. Berani. Tak boleh orang tolak. Naik selalu jadi tu email. Dia baca tak kena. Dia tak ada kenali kedebar, dia tak ada buah tu. Bahaya juga. Sebab dia berani. Berani buat semata. Kok terlampau cermat ni, walaupun dia tu dah terbaik dah berbanding dengan orang lain. Duduk tabik sama tak boleh. Tak layak. Jadi, orang lain tu kurang dah pada dia. Jadi akhirnya jadi hampa ilmu. Jadi mudah-mudahan orang panggil, kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala jangan jadi mudarat kita ni dalam menuntut ilmu. Dengan apa-apa sebab maknanya dia kalau Al-Imam Ghazali dalam Ihya dia Imam Ghazali seorang ulama yang Allah Taala beri kepada dia suatu bakat yang malakat yang sangat hebat. Dia memahami keadaan kebanyakan daripada manusia dan dia melihat maknanya tertipu dayanya manusia ini dengan syaitan, dengan nafsunya. Maknanya yang tertipu daya dengan ilmu, yang tertipu daya dengan ilmu tauhid, tertipu daya dengan ilmu fiqh, tertipu daya dengan ilmu tasawuf, tertipu daya dengan ilmu alaq. Start daripada modopah ketua ngaji ilmu alaq semata-mata. Dia seronok, dia dah naik syok dah, asyik dengan ilmu alaq Ilmu alaq tu nama lagi ilmu alaq. Ilmu alaq tu sementara je. Alaq untuk kita boleh sampai kepada ilmu yang dimaksudkan. Tapi akhirnya dia tak berani kelik kapung. Apa tak berani? Tak berani nak baca kitab musolli pun dia tak berani. Alak banyak ada berlaku gaji kapok apa nama? Allah yarham mana ustaz mana ustaz Daud. Tok wakil dulu di Pas Lumbuh prinsip dia maksudnya dia ketika orang panggil masa mula-mula penubuhan kuliah pondok Renaim itu memanglah ada campur tangan kerjasama daripada pihak KJL begitu. Orang panggil akaklah kepada suatu tahap mana ada syahadah, ada persijilan. Tapi dia berkeras. Dengan prinsip dia, bagi dia tak perlu. Walaupun dia pun mengaji di Sapa ke Mesir juga. Sebab dia nampak begini. Yang perlu bagi kita ialah bersiap sedia dengan segala perkakasan, dengan peralatan. Biar ada berlaku di kita. Gaji ada, kapuk ada, pisah ada. Kemudian suatu hari nanti nak guna kapuk. Kalau patut guna kapuk ada. Lagu tu. Jadi maknanya kita bercaga dengan ilmu-ilmu yang ada. Jadi bila begitu makna dia jadi ikutlah baca kitab boleh, ceramah boleh, ikut dia mana lagu mana, menerak meletak ikut. Kalau boleh juga. Ustaz kita nak buat forum seminar boleh juga. Tak kira dah. Kita pergi semata. Tapi kalau kita main cara ataupun makna alat tu makna terhasar, hinisar maknanya bila kita perlu kepada suatu peralatan mana kita tak ada, jadi letihlah sikitnya. Di zaman kita sekarang ni kita kena sakailah.
Sebab kita dulu, Anas sendiri pun kita mengaji ni, kita masuk pondok. Kita niat nak orang panggil wijari pandai juga nak beramal. Begitu je. Manalah kita tahu ada orang panggil tentang cabaran ini. Tak ada tahu. Kita belajar tu makna jujur. Kita jujur belajar nak beramal. Halih-halih demo duk surah macam-macam. Jadi bila dah jadi lagu tu, tak dapat tidur lah. Kita pun kena belajar silat jugalah. Tak dapat tidur. Kita tidak nak serai orang. Orang panggil takut-takut orang serai. Kita tu kena ada cara. Tok guru silat pun dia betul lah. Dia ada ajar. Jangan nak sikit-sikit nak bergocok dengan orang. Mata aku panas silat ni. Wak sipen ni, wak taruh kalau orang tu, orang panggil cari pasal dengan masa tu mengguna lah. Cari pasal kalau terdesak kena guna. Baru guna. Jangan bergaduh nak guna tu. Jadi kita pun maksudnya begitulah. Dalam ilmu orang panggil benda-benda yang anda tahulah. Maknanya anda yakin makna kita maklum semua Maknanya benda orang panggil serangan-serangan yang bertubi-tubi dengan aneka macam benda daripada luar Islam, daripada dalam Islam semua tu kita kena peka, kena ambil tahu. Supaya orang panggil kerana kita nak jaga agama. Nak jaga agama sesuai dengan apa yang berlaku pada zaman kita sekarang. Jadi begitulah. Mudah-mudahan sepanjang sesi yang telah kita ikuti sebelum daripada sehinggalah sampai kepada malam ini kita mendapat ilmu yang memberi manfaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Imam Ghazali meletakkan ciri yang pertama ilmu an-nafi'. Imam Ghazali bila dia berbicara ilmu dia sebut al-ilmu an-nafi' ialah ilmu yang menjadikan bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tidak ada pertambahan itu maknanya sama saja itu tidak memberi manfaat. Jadi kita beradu dan kita gantung, kita tawakulkan pada tajuk An-Nawafilu Al-Mu'akkadatu ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabirin wa tabatas siddiqin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahl wa akrimna bi nuril ilm wa hafaz. Hassin akhlaqana bil hilm wa sah abwab fadlik min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.